Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung balik mata pelajaran matematik kita, uji diri matematik tahun 4 muka surat 101 buku teks. Jadi dekat sini cikgu dah susun soalan. Okey, yang ni mudah lah. Lengkapkan jadual di bawah. Pasukan manakah yang akan menang? Dia orang ada masuk pertandingan mencari harta karun. Satu kumpulan tu nama dia Ibnu Sina, yang satu lagi nama dia Ibnu Khaldun. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kalau kita nak menang pertandingan mencari harta karun ni, kita kena cepat. Jadi masa siapakah yang paling cepat, kumpulan manakah yang paling cepat, dia akan menang. Okey. Jadi kita mula mengira ni dalam bentuk jam. Jadi cikgu tulis soalan kat sini. 1/6. Okey. Jam. Kalau nak tulis jam pun boleh, tak tulis dulu pun boleh. Okey, cikgu tak tulis dulu. Tambah. Ni kena tambah lah dengan cabaran B dia. 2/1/3 jam. Jawapan mesti dalam jam lah. Okey, yang pertama kita jawab dahulu. Tambah. Apabila kita jumpa soalan pecahan ataupun soalan nombor bercampur macam ni, kita kena samakan penyebut dia dulu. Jadi kita darab 2 yang ini. Yang ini pun darab 2. Yang sebelah sini tak payah darab lah. Okey. Jadi seterusnya kita tengok jawapan dia. Yang ni 1 darab 2 4. 1 darab 2 4 pula. 1 darab 2 2. Jadi 2 per dengan 6. Yang ni ada 2 juga tambah 1/6 tadi. Cikgu buat dekat sebelah Okey, sebelah dia. Sekarang ni kita tambah dulu. 1 tambah 2 jadi 3. 6 kat bawah ni sama je lah 6. 1 tambah 2 jadi 3. Jadi 3/6 jam. Okey. Jawapan dekat sini lah. 3/6 jam. Okey. Boleh kita nak kecilkan? Tak payah kecilkan pun tak apa, sebab kita bukan nak kecilkan tu jawapan dia. Kita nak tahu siapa yang menang. Jadi kita tengok yang kedua pula. Besar sangat. Kita kena kecilkan sikit. 1/2/3 jam tambah dengan 2/4/5 jam. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena samakan penyebut di dahulu. Dekat sini nak samakan 5 darab 3. Yang ni darab dengan 5. Okey. Yang ni darab dengan 3. Yang ni darab dengan 5. Barulah kita dapat kira. Mari kita kira. 2 darab 5 10 per dengan 15 tambah 2. 4 darab 3 12 per 15. Okey. Jadi kita mula menambah. Cikgu buat garisan kat sini. Okey. 10 tambah 12. Yang ni dululah. Yang atas dulu. 10 tambah 12 kita sama dengan 22 per 15. 1 tambah 2 3. Okey, untuk teknik cikgu yang cikgu ajar sebelum ni, kita tak boleh lah bagi dia penyebut tu lebih kecil pada dia punya pengangka. Jadi ini tak wajar lah. Tolak sebelah tambah 1 Jadi jawapan dia 4. 22 tolak 15 7 per 15. Okey. Yang ini tolak dengan ni 22 tolak 15. Jadi 4 7 per 15 lawan dia 4 7 per 15 jam. Ini dalam jam. Dengan 3 per 6 jam. Maksudnya ni lagi cepat lah, sebab dia makan masa 3 jam je. Yang ni sampai 4 jam. Kalah lah. Jadi jawapan yang menang adalah Ibnu Sina. Okey. Itu jawapan nombor 1. Okey, bagi soalan 2 pula, kita baca dulu. Setiap hari Pauline, nama dia, menerima wang saku. Ayah dia bagi duit sebanyak RM6 daripada ayah dia. Setiap hari setiap hari. Setiap hari. Jadi dia belanjakan 2/3 daripada wang itu. Dia belanja 2/3 daripada wang RM6 tadi. Baki wang dia pula dia simpan dalam
tabung. Hari-hari dia macam tu. Jadi soalan 1A, soalan nombor 2A ni, berapakah wang yang dibelanjakan pada setiap hari? Maksudnya hari tu dia belanja berapa ringgit satu hari tu lah. Jadi kita nak tengok, kita kena buat soalan dia 2 per dengan 3 darab dengan RM6 ringgit. Itu soalan dia. Kalau kita tak nak tulis RM dulu pun boleh, tapi nanti jawapan dalam RM lah. Jadi dekat sini teknik yang paling mudah adalah kita buat teknik pemansuhan. 3 bahagi dengan 3 dapat 1, 6 bahagi dengan 3 dapat 2. Jadi kita darabkan 2 dengan 2. Maksudnya dia belanjakan satu hari adalah RM4 ringgit. Jadi jawapan dia RM4 ringgit. Allah tulisan RM4 ringgit. Okey. Bagi soalan 2B pula, kita baca soalan dia. Adakah wang simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari? Maksudnya dalam 5 hari tu dia kumpul-kumpul duit baki dia, dapat tak lebih daripada RM8? Okey, kita kena kira lah. Satu hari dia belanja RM4. Dia belanja dan dia simpan berapa ringgit? Okey, kita tengok balik semula. Dia belanja RM4. Duit asal dia RM6. Tolak dengan RM4. Jadi dia boleh simpan satu hari RM2. Soalan dia kata selama 5 hari, dapat tak dia simpan RM8? Jadi kita darabkan 2 ini dengan 5. RM2 darab dengan 5. 2 darab dengan 5 sama dengan 10. Jadi dia dapat simpan RM10 dalam masa 5 hari. Jadi jawapan dia dapat tak melebihi RM8? Dapat. Jadi jawapan dia ya. Macam tu. Sambung soalan 3. Okey. Soalan 3 juga padam dulu yang tulisan ni. Okey, yang ini kalau kita tengok jumlah jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Soalan dia, Gawing ke sekolah setiap hari. Persekolahan. Gawing pergi 5 hari sekolah. Gambit cuma tidak hadir pada hari Khamis. Jadi Gambit 4 hari. Itu je beza dia. Okey. Dia kata soalan A, jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Sehari saja. Jadi kita kira dulu. Kat sini cikgu dah buat gambit dulu. Okey. Kita kira gambit punya jalan. 0.7 tambah 2.3 dan tambah pula dengan 0.52. 0.52 pun tambah juga. Jadi 0.7 tambah dengan 2.3 tambah juga dengan 0.52. Kita kena kira macam tu. Okey, dalam simbol unit kilometer. Jadi kalau tambah tak perlulah kita tulis belakang kosong, terus tulis je. 7 tambah 3 tambah 5, 15. Jadi jawapan dia 3.52 kilometer. Ini untuk gambit. Untuk gawing kita belum lagi. Kita baru nak buat untuk gawing. 2.2 kilometer. 2.2 kilometer tambah dengan 0.4 tambah dengan 0.52 kilometer. Okey. Jadi kita tambah tak perlu ada tanda kosong kat belakang. 2, 5 tambah 4 tambah 2. Jadi 9 tambah 2, 11. 3.12 kilometer untuk jarak ni gawing. Tapi belum siap lagi soalan ni kerana dia nak jumlah dua-dua. Jadi kita tambahlah 3.52 kilometer tambah dengan 3.12 kilometer. Jadi jawapan dia 6.64 kilometer. Itu jawapan dia untuk pertama. Jadi untuk soalan B, dia kata pula hitung beza jarak yang dilalui oleh gawing dan gambit pada minggu itu. Beza jarak gawing dengan gambit, kita kena buat dua lah kan, sebab kita kena kira gambit dan kita kena kira gawing. Okey, dekat sini tak kisahlah kamu nak kira gawing dulu ke gambit dulu, mana-mana pun boleh. Jadi kita pun nak buat yang pertama. Kita nak buat, cikgu pilih gawing dululah. Ni 3.12 kilometer.
3.12 kilometer kita nak darabkan dengan 5 hari dia pergi sekolah. Kalau Gambit dia datang 4 hari je. Jadi kita buat bentuk lattice. Cikgu buat bentuk lattice. Okey. Bentuk lattice macam ni Jadi soalan dia adalah 3.12 km darab dengan 5 hari dia pergi sekolah. 2 darab 5 10, 1 darab 5 5, 3 darab 5 15, 0 6 5 1. Berapa gerakan dia? 1 2 untuk pergi titik perpuluhan. Jadi kita gerak 1 2. Jadi titik baru dia dekat sini. Seminggu 5 hari dia pergi sekolah 15.6 km. Itu untuk Gawing. Untuk Gambit pula dia pergi sekolah 3.52 km. Cikgu buat bentuk lattice. Didarabkan dengan berapa hari? 4 hari. 4 hari je dia pergi sekolah. Jadi kita mula mengira. 5 darab 4 adalah 8. 5 darab 4 20. 3 darab 4 12. Kita pun tulis jawapan dia 8041. Berapa gerakan dia? 1 2 1 2. Jadi titik baru kat sini untuk dia 4 hari 14.08 km. Kemudian barulah kita tolak. Sebab dia nak tengok beza Jadi nombor atas besar 15.6 km tolak dengan 14.08 km. Kita pun tolak. Okey. 0 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah. Ini tinggal 5. 8 kawan dia 2. Jadi 2 tambah 0 2. 5 turun bawah. 5 tolak 4 1. Ni tak ada baki kosong je lah. Jadi jawapan dia 1.52 km. 1.52 km. Okey, itu untuk jawapannya. Bagi soalan 4 ada 3 bahagian kita kena jawab 3. Kita nak buat apa ya? Kita baca dulu. Siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? Maksudnya markah terbaik lah. Markah terbaik. Dia pun suruh tunjukkan langkah pengiraan di sebelah. Okey. Kalau dalam buku teks di bawah, tapi cikgu buat di sebelah lah sebab cikgu buat soalan ni kat sini. Jadi mari kita cuba. Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah. Kita nak ubahkan dia kepada peratus. Jadi senang saja. Macam kita belajar sebelum ni, 48 per 60 darab dengan 100. Cikgu dah ajar sebelum ni, kita kena hafal sifir untuk ingat peratus. Okey. Cikgu kata 2 4. Lepas 2 4 kita kata ada 5 dan 10. Yang ini darab dengan 50. Yang ini darab dengan 25. Yang ini darab dengan 20. Dan yang ini darab dengan 10. Ini kita kena ingat. Ataupun yang kotak macam ni. Sebelum ni cikgu pernah ajar dalam video sebelum-sebelum ni lah. Okey, macam tu. Okey, cikgu padam dulu kat ini. Sekarang ini kita tengok dulu bawah dia ni. Dekat sini 60 tak ada dalam kotak ni. Tak ada. Memang susah lah kan. Tak ada kan. Ada beberapa cara. Kita boleh guna sifir 6. Ni sifir 6. Mula-mula kita tolak ni. Tolak ni. Lepas tu kita guna sifir 6. 6 bahagi 1 6. Dapat 1. 6 bahagi 6 dapat 1. 6 bahagi 48 bahagi 6 dapat 8. Okey. Jadi 8 darab dengan 10. Jadi 80%. Ini markah bagi Kelvin. Okey, bagi soalan seterusnya, masih lagi soalan 4, tapi yang tengah-tengah pasal Dina pula. Dina mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Kita nak tanding dia dengan Kelvin. Tadi Kelvin dapat 80 markah. Kita nak tanding. Kelvin tadi dapat 80%. Kita nak tanding siapa lagi tinggi markah. Jadi kalau cikgu tengok sini, cikgu dah tahu dah. Tapi kamu mesti kena kira.
Sebab dia kata tadi kena tunjuk jalan pengiraan. Jadi 24 bahagi 32 darab dengan 100. Okey. Ada cara terus kamu nak darab terus ini 2400 bagi 32 boleh buat guna kotak magic, tapi kita kecilkan dahululah, senang. Okey. Kalau nak kecilkan 32 dengan 100 ni boleh sifir 2, tapi tak payah, kita yang buat yang lagi senang lah. Okey, kita guna sifir 8. Guna sifir 8. Okey. 24 bahagi 8 dapat 3. 32 bahagi 8 dapat 4. Jadi soalan dia dah jadi macam ni. 3/4 darab 100. Kemudian kita darabkan ni dulu. 3 darab 100 jadi 300. Bahagi pula dengan 4. Dia macam ni jadi 300 bahagi 4. Jadi cikgu buat dalam bentuk ni lah, sipir bentuk lazim terus. Okey, cikgu guna pen hitam. 4 darab berapa dapat 3? Tak ada, sebab dia nilai dia kat sini lagi senang lah kan. Kita guna 30 terus. 4 darab 7 dapat 28. Cikgu padam sikit. Ni kosong ni cikgu letak ujung sikit. 4 darab 7 dapat 28. Tolak. Okey. Ada baki 2. 2 letak sini. 2 ni naik atas. Jadi 4 darab dengan 5 dapat 20. Jadi tak ada baki. Jawapan dia 75. 75 apa? 75%. 75%. Dia tanding dengan Kelvin. Kelvin masih berjaya mengatasi Dina. Okey. Pergi pula kepada Premsing. Premsing ni dia dapat 81 markah daripada 90 markah dalam kuis flora dan fauna. Jadi 81/90. Kita kena buat macam tu lah, darab dengan 100, sebab kita nak cari peratus. 81/90. Okey, darab dengan 100. Nampak? Cikgu besarkan sikit. Okey, yang ini tak susah sangat. Ini pun sama, kita boleh buat sipir 9. Okey, ni potong dulu. Nampak? Okey, 9 bahagi 9 dapat 1. Sipir 9 9 darab berapa? 81. 9 darab 9 Jadi 81 bagi 9 9. Jadi kita terus darabkan dia. 9 darab dengan 10. Jadi 90%. Jadi markah sekarang Premsing 90%. Jadi jawapan yang paling siapa yang paling berjaya? Premsing lah. Jadi jawapan dia dekat sini, Premsing. Yang paling hebat lah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Moga jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye.